Tujuan kami membuat video ini adalah untuk berkongsi dengan anda semua tentang penyakit kuning atau lebih dikenali sebagai jaundice yang sering didapi oleh bayi dan orang dewasa. Video ini mempunyai beberapa topik kecilan seperti jenis-jenis, simptom, punca, kesan dan cara rawatan bagi penyakit kuning. Wahai saudara dan saudara sekalian, dengar betul-betul, ini adalah perkara-perkara yang penting yang anda semua perlu ambil tahu tentang penyakit kuning. Siapa tahu, kemungkinan ahli keluarga atau rakan anda mengalami penyakit kuning tersebut. Penyakit kuning ini adalah, ia akan berubah warna tubuh menjadi kekuningan dari kulit hingga bola mata seperti berikut. Ia berlaku apabila mempunyai kadar bilirubin yang tinggi dalam badan. Bilirubin adalah pigmen yang ditemukan dalam darah, empedu hingga tinja. Kemudian, hati kita akan menghasilkan empedu dan bilirubin untuk meninggalkan tubuh melalui najis dan air kencing. Bukan itu saja, najis dan air kencing akan berubah menjadi warna kuning gelap. Manakala punca orang dewasa hidapi penyakit kuning apabila hati mereka rosak yang tidak dapat memproses bilirubin. Assalamualaikum, hai, nama saya Adi bin Abdul. Di dalam video ini saya ingin memberitahu terdapat 3 jenis penyakit umum demam kuning, iaitu hepatoselular, hemolitik dan obstruktif. Pertama adalah hepatoselular. Penyakit ini akibat kecederaan pada hati. Kedua adalah hemolitik. Penyakit ini berlaku kerana hemolisis atau pecahan sel darah merah dipercepatkan, maka penghasilan bilirubin meningkat. Ketiga adalah obstruktif. Penyakit ini kerana halangan di empedu menyebabkan bilirubin terhalang daripada hati. Seterusnya adalah penyakit demam kuning terhadap bayi. Terdapat 4 jenis, iaitu physiologic jaundice, pathologic jaundice, breastfeeding jaundice dan conjugated hyperbilirubinemia. Pertama adalah physiologic jaundice. 60% bayi dilahirkan akan mengalaminya kerana fungsi hati atau ginjal bayi belum lagi sempurna. Hal ini akan berlangsung selama 1 hingga 2 minggu dengan kulit kekuningan di bahagian wajah, leher, dada dan tangan bayi. Kedua adalah pathologic jaundice. Penyakit kuning berlaku disebabkan ketidaksamaan darah antara ibu dan bayi. Dalam hal ini, jumlah sel merah mati secara berlebihan sehingga bilirubin terbentuk lebih banyak. Ketiga adalah breastfeeding jaundice. Penyakit kuning ini kerana bayi kurang diberikan susu badan oleh ibunya, sehingga cairan yang terdapat pada tubuh bayi tidak dapat melarutkan bilirubin. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Najwa Najihah binti Rohaizaz, wakil dari kumpulan 3, ingin berbincang tentang simptom-simptom masalah penyakit kuning. Okey, di sini saya akan bercerita tentang 2 kategori simptom-simptom masalah penyakit kuning, iaitu kategori orang dewasa dan juga bayi. Okey, saya akan mulakan dahulu dengan kategori bayi. Kategori bayi ini akan dilihat dengan simptom-simptom seperti mana kita melihat mata putih bayi dan juga kulit bayi berkawan kekuningan. Berkemungkinan bila kulit tersebut dan mata putih bayi berkawan kekuningan, bayi tersebut mungkin pengidap penyakit kuning. Okey, kat sini kita akan tumpukan bahagian utama bayi di mana kita boleh tahu simptom-simptom bayi yang terkena penyakit kuning. Okey, bahagian utama yang kita boleh lihat di dada, perut dan juga kaki bayi. Selain itu, air kencing bayi juga akan bertukar menjadi warna kekuningan dan juga kehitaman. Najis bayi pula akan bertukar warna kepucatan. Okey, jika ingin periksa sama ada bayi tersebut terkena penyakit kuning, kita boleh memeriksanya dengan menekan dahi bayi dan juga hidung bayi dengan secara perlahan-lahan. Kalau kulit bayi tersebut bertukar menjadi warna kekuningan, berkemungkinan besar bayi tersebut pengidap penyakit kuning. Tanda lain bagi kadar bilirubin dalam darah bayi semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan bayi sukar menyusu dan isapan pada bayi juga akan semakin perlahan.
Hal ini akan menyebabkan bayi akan sentiasa meragam, meracau dan juga menangis sekuat hati beliau, sekuat hati mereka. Okey, jom kita beralih kepada orang dewasa pula ya. Okey, di sini kategori orang dewasa pula, kita akan nampak kelainan ya, simptom-simptom beliau orang kategori orang dewasa dan juga kategori bayi. Kategori orang dewasa akan menampakkan simptom-simptom tersebut selepas 3 hingga 6 hari beliau terkena penyakit kuning. Tanda-tanda biasa yang terkena kepada orang dewasa ini ialah kita boleh menampakkan bila mereka merungut, mereka sakit otot, sakit perut, sakit tulang belakang dan sendi-sendi urat mereka, dan simptom lain pun juga seperti kita boleh lihat mata mereka kemerahan, lidah mereka kemerahan dan juga seluruh muka mereka kemerahan. Simptom-simptom ini yang terjadi kepada orang dewasa, ia juga melibatkan organ dalaman seperti yang kita tahu ialah hati, ginjal dan juga jantung. Okey, bila ia memudaratkan lagi, berkemungkinan besar usus pendarahan dalam usus penghadaman boleh berlaku dan sebagai contohnya ialah muntah darah. Okey, penyakit ini juga sering dirumitkan lagi dengan masalah kegagalan hati dan juga kegagalan ginjal. Seperti nama saintifik ialah proteinuria. Jika penyakit ini bertambah buruk kepada seseorang individu, berkemungkinan orang itu akan meracau, sawan dan juga koma. Hypertension dan juga kekeringan ini adalah salah satu simptom terhadap orang dewasa yang terkena penyakit kuning juga. Dan hal ini menyebabkan kadar kematian dalam dunia hanya 5% sahaja. Dan kita boleh lihat kepada individu yang mati disebabkan penyakit kuning ini, ia akan menunjukkan simptom selepas 6 ke 7 hari sahaja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sherina binti Yaakob sebagai pertanyaan keempat. Hari ini saya akan menerangkan tentang punca-punca penyakit demam kuning. Punca-punca penyakit demam kuning terbagi pada 2 golongan, iaitu golongan dewasa dan golongan bayi. Antara punca-punca untuk golongan bayi ialah anemia hemolisis. Anemia hemolisis dikenali sebagai pemecahan sel darah merah di dalam pembuluh darah atau di tempat lain. Ia akan mengakibatkan kadar bilirubin dalam badan meningkat. Yang kedua ialah penyakitan kongenital. Penyakitan ini dikenali sebagai kecacatan kelahiran di mana ia akan mengakibatkan kecacatan fizikal, intelektual dan perkembangan. Penyakitan ini akan mengganggu dalam proses penghasilan bilirubin. Yang ketiga ialah penyakit jaundice. Penyakit jaundice merujuk kepada kadar bilirubin yang tinggi dan tahap jaundice yang teruk. Sekiranya tidak dirawat, ia akan mengakibatkan kerosakan otak. Yang keempat ialah jaundice susu. Jaundice susu merujuk kepada protein yang terkandung dalam susu ibu menjadi penghalang dalam proses pemecahan bilirubin. Yang kelima ialah jaundice fisiologi. Ia merujuk kepada hati bayi yang belum matang dan gagal berfungsi dengan baik atau infektif dalam pemprosesan bilirubin. Dan yang terakhir iaitu yang keenam ialah sepsis. Sepsis ialah tindak balas tubuh yang melampau terhadap jangkitan. Jangkitan yang dimiliki akan mencetuskan reaksi berantai di seluruh badan. Ia akan menyebabkan kerosakan tisu dan menyebabkan kematian. Seterusnya, punca-punca terhadap golongan dewasa. Yang pertama ialah jaundice obstruktif. Jaundice obstruktif berlaku akibat daripada penyakit atau penyakit kerana saluran perkembangan tersumbat. Yang kedua ialah jaundice hemolytic. Ia merujuk kepada kegagalan dalam sistem hematopoietik kerana bilirubin terganggu. Yang terakhir iaitu yang ketiga ialah sindrom Gilbert. Sindrom ini merujuk kepada sindrom homogenetik di mana hati memiliki masalah dalam mengurai bilirubin pada tahap normal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Jaundice. Tahukah anda apakah kesan penyakit kuning? Jom kita lihat. Selamat sejahtera, saya Kaushali Manmaran, pembentang yang keempat, dan saya ingin memberitahu anda apakah kesan penyakit kuning. Kuning walaupun penyakit biasa, ia boleh meninggalkan kesan jika tidak dirawat lebih awal. Kesan bagi bayi atau kesan bagi bayi. Disenteru boleh menyebabkan bahagian otak bayi rosak. Jaundice dengan jumlah bilirubin lebih daripada 340 mmol per liter mempunyai risiko tinggi mengakibatkan kerosakan otak bayi. Kesan daripada kerosakan otak ialah kerencatan akal dan cerebral palsy, jenis entitled cerebral palsy. Selain itu, boleh mengalami pekak ataupun kurang pendengaran. Ia akan menimbulkan masalah persekolahan apabila membesar elok. Pencapaian lemah dalam pembelajaran, terutama apabila
membaca, menulis ataupun mengira. Kesan bagi dewasa. Dewasa pula mengalami kegatalan yang mengiringi penyakit ini. Kadang-kala menyari begitu mendalam sehingga pesakit menggaruk kulitnya tanpa berlapik dan mengalami insomnia. Dalam kes-kes yang serius, pesakit juga boleh mempunyai hasrat untuk membunuh diri. Apabila komplikasi ini berlaku, ia biasanya disebabkan oleh masalah lain, bukannya kerana penyakit itu sendiri. Sebagai contoh, pendarahan yang tidak terkawal boleh berlaku disebabkan saluran hempedu terhalang sehingga mendorong kepada penyakit demam kuning. Penyumbatan tersebut kemudian akan menyebabkan kekurangan vitamin yang diperlukan bagi proses pembekuan darah. Jika anda mahu mengelakkan daripada masalah ini, anda perlu mendapatkan rawatan segera bagi mengelakkan terjadinya kesan jaundice yang Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Ain Besara. Saya ingin kongsikan tentang cara rawatan jaundice atau penyakit kuning bagi bayi. Penyakit kuning ini biasa berlaku pada bayi yang berusia antara 2-3 hari selepas kelahiran. Cara rawatan jaundice bagi bayi tersebut ialah fotografi, penukar darah bayi dan pemberian susu ibu. Fotografi merupakan salah satu rawatan untuk merawat bayi kerana fotografi jenis rawatan moden yang dilakukan apabila parah bacaan bilirubin mencacat tahap tinggi, di mana fotografi adalah meletakkan bayi di bawah pancaran cahaya untuk memecahkan bilirubin supaya bilirubin larut dalam air dan mudah disingkirkan dari badan. Manakala bilirubin adalah zat terbentuk dari proses penguraian sel darah merah dalam tubuh badan. So, andai kata selepas fotografi kuning masih tidak turun, ia terpaksa melakukan pertukaran darah. Rawatan pertukaran darah adalah pilihan cara yang terakhir bagi menghilangkan terjadi kerosakan otak kerana paras bilirubin yang amat tinggi boleh menyebabkan kecederaan otak berlaku. Oleh itu, pertukaran darah iaitu doktor akan meletakkan kateter di dalam vena di dengan bayi, maka darah dikeluarkan dalam kitaran selepas setiap kitaran atau plasma yang sihat akan dipanggang ke dalam badan bayi dengan tiup lain. Kaedah pertukaran darah ini akan menyebabkan bacaan kekuningan bayi turun dengan mendadak. Selain itu, pemberian susu ibu juga merupakan rawatan untuk jaundice kerana susu ibu adalah makanan berkhasiat iaitu mengandungi kesemua nutrien utama seperti protein, lemak, karbohidrat dan zat besi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Dalam keadaan ini, ibu disarankan untuk menyusukan bayi dengan segera mungkin agar lebih banyak bilirubin dibuang daripada bayi. Terima kasih Ain. Lepas ni ini video saya dah tahu dah cara rawatan penyakit kuning bagi bayi. Baiklah, sebelum saya meneruskan bahagian yang seterusnya dalam topik penyakit kuning ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syualabi di sini. Baiklah, tadi Ain sudah terangkan dengan terperinci mengenai cara rawatan penyakit kuning bagi bayi. Sekarang saya pula yang akan menerangkan beberapa cara rawatan penyakit kuning bagi orang dewasa. Pada orang dewasa, penyakit kuning itu sendiri tidak dirawat, tetapi doktor akan merawat keadaan yang menyebabkannya, iaitu punca kepada penyakit kuning berlaku. Kerana rawatan penyakit kuning ini bergantung sepenuhnya kepada penyebabnya dan bukannya daripada gejala penyakit kuning itu sendiri. Penyakit kuning ini juga berlaku daripada sebilangan keadaan atau punca-punca yang berbeza-beza. Merawat keadaan yang menyebabkan penyakit kuning ini adalah langkah pertama untuk menghilangkan penyakit kuning itu sendiri. Sebagai contoh, sekiranya individu itu didapati mempunyai hepatitis virus akut, penyakit kuning akan hilang dengan sendirinya apabila hati mula sembuh. Oleh itu, pesakit hendaklah berbincang dengan doktor kesihatan mengenai kemungkinan pemilihan rawatan penyakit kuning. Dan apabila diagnosis telah dibuat, rawatan yang sesuai pun dapat dimulakan. Ini bergantung pada punca penyebab penyakit kuning. Antara rawatan yang dijalankan adalah seperti penyakit kuning yang disebabkan oleh anemia. Ianya dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah zat besi pada dalam darah. Dengan cara mengambil suplemen besi atau makan makanan yang kaya dengan zat besi seperti telur, sayur, daging dan sebagainya. Selain itu, rawatan penghentian alkohol juga diperlukan bagi pesakit sirosis, hepatitis alkoholik atau pankreatitis akut yang disebabkan oleh penggunaan alkohol. Seterusnya,
individu yang mengidap barak yang membawa kesan kepada penyakit kuning akan memerlukan konsultasi dari pakar onkologi dan rawatan yang didapati akan berbeza-beza bergantung kepada jenis dan tahap kanser tersebut. Dan yang terakhir iaitu rawatan pembedahan atau pelbagai prosedur invasif diperlukan untuk pesakit dengan penyakit kuning. Sebagai contoh, pesakit tertentu yang mempunyai masalah saluran empedu tersumbat, ianya memerlukan pembedahan untuk mengeluarkan batu empedu yang terdapat pada saluran empedu tersebut. Baiklah, ini adalah beberapa cara rawatan penyakit kuning bagi orang dewasa. Kesimpulannya, penyakit ini berlaku disebabkan oleh kadar bilirubin yang tinggi dalam darah seorang individu. Ini boleh menyebabkan najis atau air kecil seseorang individu berwarna menjadi warna kekuningan. Selain itu, ia juga boleh dilihat melalui perubahan pada warna kulit maupun bola mata. Sekiranya ia berlaku pada bayi, ini tidak berbahaya jika hanya berlangsung dalam kadar 24 jam. Sekiranya berlaku keadaan ini, bilirubin tidak dapat diproses dengan baik dan akan menyebabkan berlakunya penyakit kuning. Seperti yang dibincangkan, hubungan yang kompleks antara manusia dan mikroorganisma di sini seperti virus, bakteria dan parasit tidak dapat dielakkan dalam usaha mana-mana pihak untuk merangka program pengawalan dan penjagaan penyakit ini. Hal ini demikian kerana kita sebagai masyarakat tanggungjawab perlulah melibatkan diri dalam hal ini. Semua pihak termasuklah media massa, media cetak, pihak sekolah, jala tetangga serta segenap lapisan masyarakat mestilah berganding bahu untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan tentang penyakit dan lebih berwaspada ketika melalui penyakit seperti ini dan mengambil inisiatif untuk merawat secepat mungkin. Dengan ini, hasrat rakyat untuk melahirkan generasi muda yang lebih aktif dan sihat dapat direalisasikan.